Alhamdulillah Auda, seperti dapat kita janjikan bersama dengan Auda pada pagi ini di penghujung rancangan di Rampai Pagi pada pagi ini juga sebetulnya kita akan bersama dengan satu segmen kesihatan kita ni ya Wali mengenai dengan kanser kolorektal, tanda awal, ujian saringan dan juga kolonoskopi. Alhamdulillah tetamu undangan kita sudah pun bersama dengan kita pada pagi ini di Studio 4 Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar bersama dengan Yang Mulia Dr. Rashikatul Adwana Haji Ramini selaku pegawai perubatan kanan sudah pun bersama dengan kita ya Wali. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi lah. Selamat pagi kembali Doktor. Okay. Apa khabar pagi ini, sihat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kali pertama ke bersama kita? Ya, betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depannya nanti akan banyak lagi lah ya kesempatan kebersamaan kita ni. Terutama sekali dalam segmen kesihatan kita ini. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik ni Doktor. Berkenaan dengan kanser kolorektal ya. Tanda awal, ujian saringan dan juga kolonoskopi. Tadi Ramizah sempat berkongsi bersama saya ni. Sebelum ini beliau ada juga membuat wawancara berkenaan dengan kanser kolorektal ini. Katanya kanser kolorektal ini adalah antara pembunuh terbesar juga di negara kita di Brunei Darussalam akibat daripada kanser ini tadi ya. Jadi rasa-rasanya kita ambil masa sedikit lah ya untuk mendengarkan perkongsian daripada Yang Mulia Doktor berkenaan dengan tajuk kita pagi ini. Kita mulakan dengan Doktor memberikan ulasan ataupun penjelasan berkenaan dengan ringkas mengenai dengan kanser kolorektal ini. Apa dia? Silakan Doktor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah pada pihak Rampai Pagi kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Jadinya mengimbas kembali secara ringkas apa itu kanser kolorektal. So, kanser kolorektal ini adalah sejenis kanser yang berlaku di usus besar iaitu kolon ataupun rektum iaitu bahagian akhir usus besar. Ianya terjadi ketika sel-sel pada lapisan usus besar ini tumbuh dengan tidak terkawal yang membawa kepada ketumbuhan. Asalnya ketumbuhan ini dipanggil polip. So, kebanyakan polip ini dia pulang berbahaya, tapi ada juga sebahagian jenis polip yang boleh bertukar menjadi kanser dan ianya perlulah dibuang jika dikesan. Jika tidak dirawat polip-polip ini, ianya berkemungkinan boleh menjadi kanser dan boleh merebak ke anggota tubuh badan yang lain. Walaupun kebanyakannya polip ini akan membesar menjadi kanser pulang, tetapi perlu juga diperiksa dengan lebih lanjut jika didapati. Kan saya kongsikan jualah seperti kita cakap tadi, mengikut data yang diperolehi daripada Daftar Kanser Brunei Darussalam pada tahun 2023, kanser kolorektal ini merupakan kanser paling lazim didiagnosis di kalangan lelaki, dan kedua tertinggi di kalangan wanita di negara ini. Oleh itu menjadikan kanser kolorektal sebagai kanser teratas di negara Brunei Darussalam secara keseluruhan. Kira ranking lah juga kanser kolorektal ini. Sebenarnya kanser kolorektal ini ia ada dalaman ataupun luaran? Dari dalaman. Dari dalaman ya. Jadi polip ini tadi ya di penghujung apa tadi dari kirakan dinding usus kita ni lah. Dinding usus besar lah tu. Usus besar. Okey. Jadi kita ni sudah mengetahui antara mengenai dengan kanser kolorektal ini. Bagaimana pula dengan tanda-tanda untuk kita ni mengetahui bahawa seorang itu menghidap kanser kolorektal, Doktor? So, kanser kolorektal ini adalah antara yang saya cakap kanser yang paling kerap berlaku lah di negara kita ni. Dan di sini kita ni tahu kalau dikesan di peringkat awal, ianya insya-Allah lebih mudah untuk dirawat. Jadi penting untuk kita ni mengetahui tanda-tanda awal bagi kanser kolorektal. So ini termasuklah satu rasa sakit ataupun tidak selesa di bahagian perut. Ini termasuklah macam kembung, kejang ataupun tak rasa tajam-tajam lah. Yang kedua macam ada benjolan ataupun bengkak di kawasan perut. Yang ketiga perubahan pada warna najis seperti merah berdarah ataupun najis itu berubah menjadi warna hitam. So hitam itu kirakannya najis bercampur dengan darah lah tu. So yang keempat perubahan tabiat membuang air besar. Ada yang sembelit berpanjangan, ada yang cerit-berit berpanjangan. Tapi ada juga orang melaporkan yang merasa seperti najis itu tidak habis dikeluarkan walaupun baru juga ketandas untuk membuang air besar lah.
Yang kelima, hilang selera makan tanpa sebab, jadinya kehilangan berat badan tanpa sebab. So, kirakan yang ini simptom-simptom yang tidak dapat dijelaskan, bukan kerana perubahan diet ataupun meningkatkan senaman harian. Jadi maksudnya di sini tidak semua orang yang mengidap kanser kolorektal ini akan merasakan sakit. Simptom-simptom sebegini. Tidak. Lain orang lain simptom-simptomnya. simptomnya. Okey, jadi maksudnya selepas ini kalau macam saya rasa sakit perut, jangan dululah. Mungkin bukanlah. Cek dululah. Kalau seni berpanjangan barangkali baik tak berjumpa lah. Okey, itu Mungkin nanti. terlampau banyak minum kopi. Itulah kan. Jadi mungkin doktor boleh meneruskan lagi mengenai dengan tanda-tanda kanser kolorektal ini, ya. So, ada juga orang merasa macam simptom-simptom anemia ataupun kurang darah merah. So macam ada, kalau kita ada selalu merasa macam cepat ngalih kah, lemah, sesak nafas, kabak-kabak, itu boleh berkemungkinan disebabkan oleh kekurangan darah merah lah. So dalam konteks kanser kolorektal ini kirakan kehilangan darah merah melalui usus yang indah disedari lah. Yang pada peringkat yang lebih lanjut pula, ada setengah orang mengalami sakit di bahagian punggung, bahagian belakang. Ini boleh jadi kerana kanser itu telah pun merebak. Okay. Tapi penting juga saya tekankan di sini, yang saya cakap tadi mempunyai tanda-tanda tersebut yang saya cakap itu bukan bermaksudlah seseorang itu menghidap kanser. Ada banyak lagi sebab mengapa simptom ini boleh berlaku. Contohnya disebabkan masalah kesihatan yang lain seperti macam buasir kah, radang usus kah, ataupun masalah pemakanan untuk kopi ke juga. Tahulah. Itulah kan macam saya sakit perut ada, sakit belakang ada. Tapi macam mungkin bukan. Ada ujian terlebih awal. Kena ada ujian. Sebelum itu kita ini telah pun berbincang ya mengenai dengan ujian mudah yang boleh dilakukan lah untuk mengesan kanser kolorektal ini tadi. Jadi mungkin doktor boleh menerangkan mengenai dengan ujian tersebut secara terperinci macam mana cara kita ini melakukan. Ya. So, di negara Brunei Darussalam, ujian saringan bagi kanser kolorektal telah pun diperkenalkan sebelum ini pada tahun 2019 melalui program pemeriksaan kesihatan kebangsaan iaitu PPKK. So, program ini bertujuan untuk mengesan penyakit itu pada peringkat awal yang mana penyakit tersebut kali lebih mudah untuk dirawat. Ujian saringan ini amat digalakkan untuk dibuat walaupun bis kita merasa sihat ataupun tidak ada mempunyai sebarang tanda-tanda penyakit. Ini kerana di peringkat awal, kanser biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda ataupun simptom. So ujian saringan berkala atau rutin dapat mengesan polip di dalam usus yang boleh dirawat bagi mencegah pertumbuhan kanser. Jadinya pemeriksaan kanser kolorektal ini melibatkan ujian najis saja. Okay. So ujian najis ini dikenali sebagai fecal immunochemical test (FIT) ataupun dalam bahasa Melayunya ujian imunokimia najis. Okay. So ujian FIT ini boleh mengesan darah tersembunyi dalam najis yang tidak dilihat dengan mata kasar lah. So ini kerana polip-polip ataupun kanser-kanser di dalam usus dan rektum boleh berdarah. Jadinya dapat mengesan perubahan awal dalam usus yang mungkin menjadi petanda awal kanser kolorektal. So jadi ujian ini bukannya invasif lah, prosedur invasif, tapi orang ramai hanya perlu kira mengambil contoh najis ke dalam bekas simpanan najis yang disediakan. Dan ini bolehlah dilakukan di rumah santai-santai bila-bila masalah. Mereka hanya perlu mengantar bekas tersebut ke pusat kesihatan yang berdekatan pada hari yang sama tu. Pada hari yang sama di kaunter perkhidmatan phlebotomi. Jadi terlebih dahulu perlu ke tempat-tempat biasanya ke klinik ujian ini tadi, ujian saringan. Kemudian ada bekas disertakan dengan nama kali itu mungkin dan juga ID yang tertentu. Bawa balik. Pada hari yang sama juga mengantar balik sampel. Itu bila yang lurus. Pada hari yang sama. Pada hari yang sama. Mungkin ada jam-jamnya yang tertentu. Itu dah jam-jam office hours lah. Office hours saja. Kalau macam darah ada yang berpuasa, ada yang tidak boleh makan. Tapi kalau bagi itu tak boleh berpuasa. Biasa saja ya. Okey. Baik. Itu dari sudut ujian saringan kalau di klinik. Kalau secara persendirian ada ke tu cara untuk mengesan kanser kolorektal? Kalau macam payudara ada senaman pengecekan yang boleh dilakukan.
untuk yang meriksa sendiri tu dah pulang ada gananya untuk mentahu apa tanda-tanda yang mengkhawatirkan lah. And then kalau sekiranya ada tanda-tanda tersebut, dan datanglah ke pusat klinik kesihatan. ujian saringan ini. Okey, faham. Jadi untuk mengenai dengan ujian saringan tersebut, siapa sebetulnya yang perlu mencuba ataupun menghadapi orang mendaftar bagi ujian saringan? Bagaimana, Doktor? So, program pemeriksaan kanser kolorektal ini terbuka secara percuma kepada semua warga negara dan penduduk tetap di negara Brunei Darussalam yang memenuhi syarat-syarat. Okay? So, syarat-syarat tersebut, satu, berumur 50 hingga 75 tahun. Dua, tidak pernah mempunyai sejarah kanser kolorektal. Okay. Yang ketiga, tidak menjalani pemeriksaan najis iaitu FIT letuah untuk mengesan darah dalam tempoh 2 tahun kebelakangan. Yang keempat, tidak menjalani kolonoskopi dalam tempoh 10 tahun kebelakangan. So jika bis kita tu layak memenuhi syarat, bolehlah membuat perjanjian untuk saringan kanser kolorektal. Satu yang lebih mudahnya melalui aplikasi BruHealth dengan mengakses ciri penilaian risiko. Bagi mereka yang susah sedikit pakai BruHealth itu tidak dapat menggunakan, bis kita boleh mendaftar dengan menghadiri ke pusat kesihatan yang berdekatan. So jadinya tarikh perjanjian dan tarikh untuk mengambil bekas simpanan najis akan dimaklumkan juga oleh jururawat pemeriksaan kesihatan. Okey, jadi maksudnya 50 tahun ke atas lah ya sampai 75. Jadi kita ni dah layak lah. Belum layak lah. Alhamdulillah ya. Baik, itulah ya sedikit prosedur dan juga tata cara ya bagi Auda yang berkelayakan ya untuk membuat ujian saringan berkenaan dengan kanser kolorektal ini tadi. Baik, ingin kita ketahui juga nih Doktor ya, setelah menjalani ujian saringan kanser kolorektal ini tadi, apakah akan terjadi jika ujian najis FIT seperti yang dikatakan tadi adalah positif? Adakah kesemua ujian positif bermaksud pesakit menghidapi kanser kolorektal ini tadi? Okey. So, sekiranya ujian najis itu adalah positif, tidak semestinya seseorang itu mempunyai kanser kolorektal. Kerana seperti saya nyatakan tadi, ada kondisi lain yang boleh menyebabkan darah dalam najis. Okay. Walau bagaimanapun, keputusan positif memerlukan pemeriksaan lanjut untuk mengenal pasti kenapa ada kesan darah di dalam najis. Pesakit akan seterusnya dirujuk kepada pakar gastroenterologi untuk penyiasatan seterusnya. So, mengikut akan mengkongsikan saja kajian sudah dibuat sebelum ini, di antara pesakit yang diuji positif FIT yang kemudiannya menjalani pemeriksaan lanjut iaitu kolonoskopi, 1% daripada itu mempunyai kanser kolorektal. Betul, kanser kolorektal ya. So, kalau akan lebih mendalam lagi, setiap 114 pesakit yang menjalani kolonoskopi, satu orang akan mendapat ataupun akan didiagnosis dengan kanser kolorektal. Kanser kolorektal ini tadi. Selebihnya tu mungkin ada pendarahan ulcer. Selebihnya ada pendarahan ulcer kah ataupun kuman kah, wasir kah, yang sebagainya lah. So pada masa yang sama, dalam lingkungan 5% barangkali pula akan dijumpai polip-polip yang ada ciri-ciri pre-cancer. So perlu juga dibuang lah. Okey. Doktor, kalau mengenai dengan polip ni, adakah ia sama seperti sis yang mudah dijumpai mengenai dengan kanser payudara dan sebagainya? So, sis itu selalunya kirakan ketumbuhan yang dalamnya ada air lah. Ketumbuhan ini kirakan macamnya orang kita ni macam butir-butir. Macam butir-butir atau biji-biji kecil lah. Memang ia berbeza lah. Berbeza sedikit lah. Berbeza dengan polip. Kalau polip ni apa tadi? Itu macam ketulan. Apa tu namanya? Ketumbuhan kecil. Macam butir-butir kecil. Tapi di dalam organ. Dalam usus kita. Dalam usus. Okey, faham. Jadi kita sambung semula. Kita tertarik sebenarnya. Kan? Maklumlah kita ini bukan bidang kita, tapi ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan perkara tersebut. Ya. Jadi maksudnya tidak semua yang positif ada darah di dalam najis mereka akan mengidap kanser kolorektal ini ya. 1,400 seorang kana. 114,000 pasien seorang yang mungkin didiagnosis. 1% sahaja. Bagaimana cara untuk kita ini tahu punca ujian positif tersebut? Adakah prosedur ataupun ujian
lain yang perlu dibuat lagi. Sebagai contoh tadi kolonoskopi. Saya kurang mengetahui ini apa dia kolonoskopi ini lagi. Okey. So ini biasanya melibatkan konsultasi bersama pakar gastroenterologi lah untuk mengenal pasti apa punca sebenar kenapa ada darah itu dikesan di dalam najis. So bagi memastikan kenapa ujian FIT seorang itu positif, prosedur yang dipanggil kolonoskopi ataupun yang orang kita ni berterupung. Berterupung. Akan disarankan oleh doktor. So kolonoskopi ini adalah satu prosedur untuk memeriksa bahagian dalam usus besar dan juga rektum. So ia kirakan ada satu tube fleksibel yang di hujungnya terdapat satu kamera kecil. Kamera kecil dan dimasukkan. So saya ada model di sini, model kolon, model usus supaya senang lagi menggambarkan. Boleh kita lihat dengan lebih dekat lagi ya model yang ada di hadapan doktor kita ini. Sabar-sabar itu nanti doktor kita akan cuba menjelaskan. zoom lah. So ini kirakan model kolon ataupun usus besar lah dan juga rektum. So kolonoskopi itu ataupun tiub itu akan masuk melalui laluan belakang ke rektum, ke usus besar kita ni sampai ke hujung di mana dia bertemu dengan usus kecil. Usus kecil. Sampai hujung di sanalah. So ini doktor akan mempam angin sedikit, udara sedikit demi sedikit untuk membuka kirakan usus kita ni. Kadang-kadang ususnya itu berlipat-lipat lah supaya untuk melihat dengan lebih jelas dinding itu. So kalau kita lihat di sini ada dinding-dinding itu, for example contohnya ada polip. Polip ni macam yang di bawah ni lah, ketubuhan yang kecil. Yang warna merah. Yang warna merah yang dia di bawah yang di bawah ni. Itu yang dimaksudkan polip ini tadi. So kadang-kadang kebanyakannya indah pulang menyebabkan masalah besar. Kalau dibuang barangkali tisu-tisunya tu sel-sel yang biasa saja. Tetapi mesti jua dibuang semasa prosedur tersebut dan dihantar ke makmal untuk ujian lebih lanjut lagi lah. So pada masa yang sama untuk ujian, ia juga boleh kirakan mengurangkan risiko polip itu menjadi kanser. So kirakannya lah indah dibuang, dia boleh bertukar menjadi kanser macam mana lah. Basah atau. Jadi prosedur yang dilakukan adalah dipotong kemudian dibuang. Yes, betul. Dipotong. Potong. Bukan ususnya yang dipotong. Bukan. Yang itu saja, yang ketumbuhannya itu saja. Nozul zalik. Okey. So itulah. So pada masa yang sama apa yang saya cakap tadi, kadang-kadang ujian FIT itu boleh positif kerana kondisi yang lain. So seperti masukkan lagi jangkitan kuman, radang usus ataupun ada namanya diverticulosis, iaitu poket-poket kecil yang boleh berlaku di dinding usus kita ni. Poket-poket kecil lah macam ni ada poket. Ini panjang usus kita ni berapa kan ni? Saya juga ingin bertanya soalan itu. Kadang-kadang seseorang itu ada yang panjang ususnya, ada yang berbeza. Kita kadang-kadang lama sedikit lah kalau prosedur kolonoskopi itu, kalau panjang sedikit lah ususnya itu. Itu satu. Ataupun ada ulcer macam yang di atas ni, ataupun ada radang seperti macam autoimmune, penyakit Crohn's ataupun ulcerative colitis. Okey, menarik sekali ya kita macam belajar biologi balik. Revision. Tapi lebih orang memberikan satu perincian yang sangat tepat lagi dan besar lagi lah untuk audio penonton juga mengenai dengan kanser colorectal ini. Hanya di bahagian usus besar ya? Usus besar, ya. Rektum, usus besar sampai ke hujung masa bertemu dengan usus kecil kita ni lah. Alhamdulillah. Mirza, jadi ada mungkin langkah-langkah persediaan doktor bagi yang mungkin ingin menjalani prosedur kolonoskopi dan berapa lama sebetulnya pesakit perlu berada di hospital. So jadinya untuk memastikan prosedur ini dibuat dengan efektif, actually persediaannya tu bermula 2 ke 3 hari lah sebelum prosedur tersebut. Salah satunya persediaan itu ialah mengikut arahan pantang makan. Makanan. So iaitu mengelakkan daripada makanan berserat tinggi seperti sayur mentah, buah-buahan, bijiran ataupun kacang-kacangan. Yang tinggi fiber ni. Lurus, betul. So walaupun pada lazimnya makanan tinggi serat ini ataupun tinggi fiber ini membantu kita ni tubuh mencerna dan mengosongkan usus, tapi ada sisa-sisa daripada makanan ini yang dihasilkan dapat menghalang pakar daripada melihat
jelas. Kadang ada terblok ke apa, dinding usus dengan lebih jelas. Okey, itu 2 ke 3 hari sebelum procedure. 1 hari sebelum procedure pula, pesakit akan diberi ubat cecair laksatif yang dimakan. 1 hari sebelum ni? 1 hari sebelum, semalamnya. Ini bertujuan untuk membersihkan dan mengosongkan usus supaya doktor dapat melihat dinding usus dengan lebih jelas. So kesan ubat ni itulah menyebabkan kerap ketandas membuang air besar lah. Iaitu iatah lebih pentinglah untuk pesakit itu memastikan mereka itu meminum air yang mencukupi. Sekurang-kurangnya 1.5 ke 2 liter air untuk sebelum mengelakkan operasi urus dehidrasi. Pada hari lepas itu mestilah berpuasalah untuk hari procedure. Hari procedure berpuasa. So sebelum procedure itu dilakukan pesakit akan diberi satu ubat sedatif ataupun penenang sedikitlah untuk mengurangkan barangkali ada rasa takut. Rasa kurang selesa supaya senang sikitlah procedure Tapi mereka tidur ataupun sedar? So ada orang yang tidur, nyaman tidurnya, ada yang separuh sedar, ada yang sedar tapi relax lah. So reaction seorang-seorang tu lain lah. Soalnya procedure ni dibuat secara pesakit luar sahaja dan memakan masa selama 15 ke 30 minit sajalah. Selepas procedure itu akan dipantau pesakit itu selama sekurang-kurangnya sejam, memastikan ubat yang kita ni bagi tadi itu hilanglah sudah efeknya, dan dipantau untuk sebarang komplikasi. So maksudnya selepas kolonoskopi itu sehari itu boleh rilis lah? Boleh. Sejam saja dipantau, kemudian boleh rilis selepas itu. Okey, baik. Alhamdulillah ya. Kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan kolonoskopi ini tadi ya. Jadi kita sekarang sampai ke penghujung wawancara kita pagi ini, Doktor ya. Jadi sebagai penutup, mungkin doktor ada pesanan, mungkin doktor juga ada nasihat ya kepada orang ramai mengenai dengan pencegahan dan juga pengesanan awal kanser kolorektal ini. Ramai mungkin rasanya takut ya ataupun risau untuk membuat ujian seperti FIT, apatah lagi kolonoskopi itu tadi ya. Jadi apa yang boleh doktor katakan untuk memberikan keyakinan kepada mereka? Silakan doktor. Okay. Baik. So, saya faham memang ramai barangkali mungkin rasa takut ke, risau ke, malu untuk masa mendengar tentang ujian najis seperti FIT ataupun procedure terupung ataupun kolonoskopi ini. Tapi sebenarnya ujian-ujian ini adalah sangat mudah, selamat, tidak menyakitkan dan yang paling penting lagi menyelamatkan nyawa. Tepat sekali. Okay. So dengan menjalani ujian saringan berkala, bisa kita secara efektif mengawasi tanda-tanda polip, kerana kebanyakan kanser kolorektal itu bermula dari polip ataupun ketubuhan kecil yang kita cakap tadi, yang lama kelamaan boleh membesar dan bertukar menjadi kanser. Okay. So kanser kolorektal ini insya-Allah boleh dirawat jika dikesan awal. Okay. Dan lebih awal kita ni tahu, lebih tinggi peluang untuk sembuh sepenuhnya tanpa komplikasi yang serius lah. Jika pesakit itu datang bila sudah lewat pada peringkat akhir, waktu itu mungkin rawatan itu lebih sukar sedikit. Okay. Jadinya pesanan saya kepada orang ramai, jangan tunggu sampai gejala ataupun tanda-tanda ada baru tak hendak bertindak. Okay. Kalau bis kita antara umur 50 hingga 75 tahun, ambillah peluang ini untuk menjalani saringan. Ini secara percuma. Okay. Ini adalah untuk mencegah dan juga melindungi masa depan bis kita dan juga keluarga. Okey, baik. Jangan payah takut sebenarnya ni Ramizah ya untuk menghantar sampel juagannya. Jadi tapi kalau untuk kolonoskopi itu mungkin risau sedikit, tetapi dengan keyakinan daripada doktor sebentar tadi menambah sedikit ragap hati kita ni untuk membuat pemeriksaan kolonoskopi ini tadi. Prosedur dijalankan, kita percaya oleh doktor dan juga pakar, dan insya-Allah semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan perancangan, dan akhirnya juga nanti kita mengharapkan indah adalah ya kanser kolorektal ini arah diri kita ni. Amin. Dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi alhamdulillah begitulah tadi mengenai dengan kanser kolorektal, sedikit mengenai dengan ujian saringan dan banyak juga kita mengetahui sebetulnya mengenai dengan kolonoskopi ini ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Rashikatul Adwana Haji Ramini selaku Pegawai Perubatan Kanan atas peluang dan juga masa yang diberikan untuk berkongsi sama dengan kita dan juga audio penonton di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.